jemput. Walaupun sebenarnya Kak Mas sendiri pun tak tahu benarnya nak cakap pasal benda tahu. Masa Aida tanya hari tu pun on the spot kot teringat ke projek manuskrip. Dan betul lang ada di Inspire dan tengah projek tu sedang berjalan lah sekarang ni. So Kak Mas share je lah sebersikit secara unofficial Sekejap. Share dulu. Okay. Untuk pengetahuan semua sekarang ni projek utama di Inspire, sebelum tu lah Kak Maula sikit yang Fazli sebut tadi tu, sebenarnya mula-mula di masa tu oleh mantan pengarah Inspire lah. Dia ada call tanya dia kata antara nama yang VC minta untuk dipinjamkan ke Inspire adalah nama Kak Amar lah. Sebab Kak Amar setelah berada selama 6 tahun di PPS, masa tu dah lebih kurang setahun dah rehat dah. Rasa macam leganya lah, rasa macam beban satu tu kepala tu habis dah rasa. Rasa 6 tahun tu macam habis tear dah rasa. Lepas tu memang tak mau pegang benda-benda dah jawatan. Tapi tiba-tiba bila dapat call, diminta dan diberitahulah antaranya VC minta Kak Amal lah untuk bantu Inspire. Dan Kak Amal duk fikir Inspire, Kak Amal sebelum ni dengar lah Inspire kan. Tapi dia lebih kepada ketamadunan, macam sejarah, benda-benda gitu dah, which is very different lah compared to our bidang. Dan Kak Amal pun kata, aku buat benda apa pergi Inspire ni, kata macam dah makan siku rasa dengan bidang kita. Tapi setelah diterangkan, okey, antara hasrat VC-nya macam ni untuk cuba meng-IT-kan produk-produk inovasi di Inspire sebab setakat ni apa-apa yang berada, rancangan, program, penghasilan dalam bentuk habis situ je. Maksudnya tak ada dalam bentuk inovasi, didigitalkan. So itu antara hasrat VC lah diberitahu masa tu. Setelah fikir panjang-panjang, tanya God masa tu, dekan sepatah, dengan berat hati lah Kak Amal terima jugalah, sebab kata tu arahan VC dan kita ni tak beranilah nak ingkar. Kak Amal memang tawakal tu Allah lah, duduk di situ. Dan setakat ni Alhamdulillah Kak Amal start bulan 5 tahun lepas, almost setahun dah lah, setahun di Inspire. Dan mula-mula tu memang orang kata saya tak kagum jugalah, terkejut jugalah bila berada di Inspire. Satu, yelah Kak Amal bukan tak tahu kita ni siap-siap nano. Tiba-tiba pergi masuk kat Inspire, banyak deal dengan siap-siap ustaz-ustazah. Jadi agak orang kata dari segi cara kerja, dari segi proses-prosesnya, so agak berlainan sikit lah daripada yang kita biasa sebelum ni. So kita berbalik lah. So bila masuk Inspire, antara projek yang telah berjalan iaitu projek pendigitalan manuskrip. So projek ni sebenarnya kalau tengok gambar-gambar manuskrip ni. Manuskrip ni kalau dah bahasa mudah, bahasa kampung kita ni kitab-kitab lah. Kitab-kitab lama. Tapi manuskrip can be tak semestinya kitab. Tapi dia mungkin dalam bentuk kata coretan-coretan. Kalau zaman dulu kan, kalau orang Melayu zaman-zaman dulu, abad-abad awal-awal dulu, orang Melayu ni dia buta huruf. Jadi dia lebih banyak komunikasi tu berjalan daripada mouth to mouth kan. Catat kedai kopi lah orang kata. Lepas tu kadang-kadang pun kalau ada catatan yang very unstructured. Kadang-kadang dia catat je di mana-mana jumpa bukan kertas batang kayu ke kulit kayu ke. So bila catatan-catatan tu dibuat dengan cara sebegitu, which is very unstructured, so it tends to banyaklah benda kena makan anak-anak, gosok kan, kalau banjirnya kena buat lagi di bawah contoh ya. Jadi banyak manuskrip lama, terutama manuskrip berkenaan alam Melayu kita ni, bukan hanya di Terengganu,
malah di negeri-negeri lain di Malaysia, dan juga sebenarnya manuskrip Melayu kita ni berada di hampir seluruh dunia, bukanlah seluruh dunia tapi sebahagian besar negara ada manuskrip Melayu, sama ada dibawa lari oleh penjajah dulu ataupun pedagang-pedagang zaman-zaman dulu dah. Contoh kat Malaysia kan kita ada banyak pedagang India, Cina, Arab. Jadi merata-rata ada. Ada di Afrika, ada di Europe. Dan diberitahu di negara-negara Arab sebenarnya banyak kitab-kitab kita, manuskrip-manuskrip lama Melayu kita tersimpan di Naterawa lah. So itu lebih kurang dia punya mukadimah dia. Okey. So untuk projek ni sekejap Okey. So projek ni sebenarnya telah diberi mandat oleh KPN pada Jun 2019. Tujuan dia untuk kita kumpul balik manuskrip tu dan kita digitalkan. Kalau kita orang IT ni, kalau sebut masa mula Kak Ma ni, kalau kata digital, maksudnya kita soft copy lah dah. Daripada hard copy dalam bentuk fizikal tu, kita nak jadikan soft copy. Kita nampak gitu je, scan je. Tapi sebenarnya pendigitalan kat sini agak meluas lah konsep dia. Okay, so diminta untuk kumpul dan kita digitalkan manuskrip Islam dan alam Melayu yang berada di Malaysia dan juga di luar negara. So ini arahan daripada KPM dah. Dan sebenarnya benda ni telah dibincangkan dalam kabinet masa zaman Tun Mahathir hari tu. So kalau tengok dalam kabinet punya ni pun benda ni pun masih berbangkit lah. Baru ni ada ahli parlimen masih minta lah Kak Ma ingat masa tu Kak Ma berada di mana tau. Kelang kabut nak pagi tu juga untuk dibawa ke parlimen. Progres terkini projek ni. Memang kelang kabut lah buat, memang bergudung-gadang sekali. So benda ni masih diminta untuk kita persembahkan dalam bentuk dia punya progres lah ke kabinet. Masih. So masa tu KPM di bawah mantan menteri Dr. Mazli Malik masa tu. Okay, so Inspire dia telah dipertanggungjawabkan oleh UNIZA lah untuk melaksanakan projek ni. Sebab mungkin disebabkan niche dia lah yang bersesuaian. So tempoh projek ni bermula daripada 1 September 2019 sehingga 31 Ogos 2022. Kalau ikut tahun depan 3 tahun. InsyaAllah akan tamat lah. Okey, seterusnya untuk projek ni kita ada beberapa rakan strategi utama sebabnya projek ni berkait untuk kita. Okey, antara proses dia sebenarnya kita kena buat penjejakan. Okey, kat mana manuskrip tu berada. So proses penjejakan ni agak tricky sikit lah, terutama pada masa sekarang ni dalam keadaan pandemik. Disebabkan betul lah dia projek ni bermula almost end lah September 2019. 2020 bulan 3 akhir 2019 kita dah start dengan pandemik. Jadi banyak benda-benda yang kita rancang, terutamanya perjalanan lah. Sebab projek ni melibatkan juga di sat-sat projek yang di luar negara. Jadi bila dalam keadaan pandemik melanda, so border-border semua ditutup dan perjalanan tidak dapat dibuat. Dan progres yang luar negara tu agak slow lah sebab kita terpaksa membuat secara virtual lah. Saya rasa yang ni di FIK sendiri pun ada beberapa sahabat kita jugalah terlibat, terutama Dr. Kufazli sendiri terlibat juga dalam ahli juga dalam projek ni. So antara rakan strategik yang kita telah membuat kerjasama dalam bentuk MOU adalah Arkib Negara Malaysia, Muzium Negeri Terengganu, Telekom, Yayasan Taqwa Wilayah Persekutuan. Yayasan Taqwa ni anak syarikat kepada MAIB, dan juga PNM, Perpustakaan Negara Malaysia. So ini antara rakan strategik kita. Sebab apa kita buat kolaborasi? Sebab contoh macam Arkib. Arkib ni dia simpan banyak dokumen-dokumen rasmi negara. Arkib. So beza dia dengan perpustakaan ni, kalau perpustakaan ni dia lebih kepada manuskrip.
buku, kitab. Tapi arsip ni dia lebih kepada dokumen-dokumen rasmi ke, ikutlah atau event-event besar yang berlaku negara ke, so disimpan oleh arsip negara Malaysia. So that's why Inspire ataupun UNIZA ambil langkah untuk collaborate lah dengan arsip, PNM. Telekom ni saya rasa Prof Din pun ada maklumat ni. Sebab saya masuk projek ni dah berjalan. Antara orang yang mula-mula saya rasa yang terlibat adalah Prof Din lah. So mungkin Prof Din boleh ada benda-benda maklumat yang saya tersilap sebut ke ataupun nak tambah ke, mungkin Prof Din boleh tambah lah kot. Sebab saya masuk pun projek ni dah berjalan. Dan Museum Negeri Terengganu, contoh Museum Negeri Terengganu pun sebab dia banyaklah biasalah melibatkan dokumen-dokumen, manuskrip pun banyak di museum, dan kita antara sub-projek Ulama Terengganu tu kita fokus kepada manuskrip yang berada di Terengganu. So kita banyak bekerjasama dengan museum lah, sebab banyak manuskrip yang berada di museum. Terutama sekali manuskrip ni kadang-kadang antara cabaran dia, bila kita cuba untuk mendigitalkan manuskrip lama ni, kita mula-mula sekali, macam saya kata, proses dia kena buat penjejakan. Lepas buat penjejakan, dah jumpa dah manuskrip tu berada di mana, kita kena buat pembelian. Ataupun kita kena dapat persetujuan daripada owner tu, kita tak boleh simpan dalam bentuk hard copy. Kita nak dalam bentuk digital copy je, soft copy je. Dan kita kena ada partnership ataupun collaboration ataupun buat pembelian kat situ lah dengan owner. Lepas tu kita kena lepas kita dapat manuskrip tu pula, kita kena baca setiap manuskrip tu. Dah kalau manuskrip tu ada katalah 10,000 layan, so kena baca semua tu, dan kita kena buat deskripsi. Deskripsi ni ramai duduk dekat Inspire ni terror dalam bab sejarah. Deskripsi ni kalau kita tu lebih kurang macam apa orang kata, abstract lah lebih kurang, summary. Kita kena summarize kan setiap manuskrip yang dijumpai tu. Hak tu hak sikit. So tim-tim manuskrip ni kena duduk lah situ. Dr. Ku tahulah kot, pernah ikut hak pergi Johor dulu, tapi tak tahu dan duduk sila ke tak ngadap manuskrip ni dengan benda ni. Kena baca dulu. Lepas baca kena ulah, baru boleh summarize. Macam kita buat thesis ada. Kita tulis thesis ataupun kita nak buat paper. Dan kita kena summarize balik. Kalau ada dokan the whole thing kita nak ni kan. So maksudnya untuk membolehkan kita summarize, come out dengan abstract tu, kita kena baca the whole thing, perlu kena faham dulu. So samalah konsep dia kat sini. And then Yayasan Taqwa, Wilayah Persekutuan dan Perpustakaan Negara. So ini antara akan strategik lah Perpustakaan Negara sebab dia simpan banyak manuskrip buku lama. So ni kerjasama dalam pihak UNIZA pula. Kalau tengok sini ada nama FIK ni, sebab kita ramai sahabat-sahabat kita juga terlibat dalam projek manuskrip ni, sebab dia melibatkan pembinaan sistem. Dan kita memerlukan dari segi elemen teknologi. FKI ni sebab dia manuskrip ni kadang dia melibatkan bahasa-bahasa lama. Kalau tengok manuskrip dulu, ada kita jumpa daripada Universiti Dara United Kingdom, ada satu surat yang ditulis oleh Sultan Zainal Abidin ketiga. Berada dalam simpanan library sana. Bayanglah. Betapa sepatutnya surat tu surat yang orang kata agak confidential lah sepatutnya, mesti berada dalam simpanan kita pihak istana ke apa, tapi ni berada di UK. So benda-benda macam tu lah. So pihak kepakaran FKI ni dia lebih kepada manuskrip Arab, lepas tu dengan yang guna bahasa-bahasa lama. Ada kita jumpa tu bahasa Jawi lama. Ejaan Jawi lama dengan ejaan Jawi sekarang tak sama tau. Saya sendiri pun pernah jumpa satu manuskrip tu. Allah lah nak boleh kebaca. Tak boleh nak baca, tak erti nak baca. Sebabnya dia lain bahasa dia, ejaan dia. Kemudian kita mungkin ada kepakaran dari segi Arab jugalah biasanya FK, dan ada juga kita memerlukan kepakaran dari segi bahasa Inggeris. Dan kita perlukan juga orang perpustakaan lah kat sini, dan PPIR untuk tolong kita dalam
Yang ni PPIR ni saya ingat deal dengan Telekom Malaysia dari segi network, dari segi sebab hari tu kita guna sistem kita secara kita guna internal ni, dan kita ada deal dengan TM lah untuk bagi kita server. Dia ada bagi satu dedicated server, saya dah ingat ada berapa besar so ini antara pihak-pihak yang bekerjasama dengan Inspire untuk projek ni. Okey, seterusnya macam saya kata, projek pendigitalan manuskrip ni kita terbahagi kepada 8 sub-projek. Okey, yang pertama kita ada sub-projek berkenaan dengan manuskrip ulama silam Terengganu. Yang ni diketuai oleh PM Dr. Najihah. Yang ni untuk projek ni dia fokus kepada ulama Terengganu sahaja. So antara yang kita buat kolaborasi dengan muzium tu yang ni lah, projek ni lah. So banyak melibatkan Terengganu, manuskrip yang berada di Terengganu dan ditulis oleh ulama-ulama Terengganu seperti Tok Syekh Duyung, Tok Kupalo, Tok Pulau Mani, semua itulah. And then yang kedua kita ada manuskrip koleksi Malcolm McDonald, Sidara United Kingdom. Ingat tak surat saya kata yang ditulis oleh Sultan Zainal Abidin ketiga tu, yang ni dibawa oleh Malcolm McDonald ke United Kingdom. So koleksi ni alhamdulillah kita dah banyak dah dapat dan kita dah upload dah ke dalam sistem kita. Dan kita dah buat kerjasama dengan Universiti Darul. Alhamdulillah dia bagi kita full access lah kepada semua. Ironinya kan, kita kena beli semula daripada orang tau. Sebab orang ambil walik padahal benda tu benda kita, hak kita, manuskrip kita, kitab-kitab kita, dokumen-dokumen kita. Tapi ironinya kita kena beli balik kepada pihak luar. Kena bayar duit untuk dapatkan semula hak kita. So itulah nak buat macam mana tak? Okay, so untuk koleksi Malcolm McDonald ni diketuai oleh Dr. Zurita, fellow Inspire juga. Okay, seterusnya kita ada manuskrip Khizanah Al-Qarawiyyin Morocco. Yang ni fokus kepada manuskrip Melayu yang berada di Morocco. Macam saya kata tadi lah, mengata-rawa benarnya manuskrip Melayu ni dibawa keluar. Okay. So kita sekarang ni dalam proses kita bawa balik lah ni. So projek ni diketuai oleh PM Dr. Jamaluddin daripada FKI. Cuma projek ni agak susah sikit untuk kita berjalan, agak pending lah sekarang ni sebab dia memerlukan persetujuan Raja Morocco, dan sekarang ni dengan keadaan COVID dan sebagainya lagilah merencatkan lagi. Okey, seterusnya kita ada projek manuskrip ulama alam Melayu di Kepulauan Aceh dan Riau. Yang ni fokus manuskrip Melayu di Aceh dan Riau saja. Dan projek ni diketuai oleh Prof. Dr. Ahmad Zaki daripada FKI. Okay. Yang ni Aceh dan Riau ni kita ada beberapa manuskrip yang kita dah berjaya dapatkan lah. Cuma masalah dia kadang-kadang dengan diorang ni, dalam keadaan pandemik sekarang ni, kita tak boleh meeting, pergi sana, berbincang secara bersemuka. Tetapi kadang-kadang diorang ni, saya tak tahulah, agak berbeza sikit lah dengan kita di Malaysia ni. Kalau macam kita, kalau tak boleh secara bersemuka, betul lah tak sama, kita boleh buat secara virtual. Tapi macam diorang ni agak reluctant untuk berbincang secara virtual. So itu antara hiccup sikit lah kat sini. Okey, seterusnya kita ada manuskrip ulama alam Melayu di Patani. Patani di selatan Thailand. So projek ni memfokuskan kepada untuk kita dapatkan balik manuskrip-manuskrip secara soft copy di selatan Thailand. Di area Naratiwat, Patani di selatan Thailand, dan projek ni diketuai oleh PM Dr. Hasanuddin. Okey, projek ni alhamdulillah ada berjalan sebab kita ada lantik ejen. Ejen tu sebenarnya alhamdulillah student PhD kita dulu. So kadang-kadang itu pentingnya networking. Sebab tu kalau kita ada networking ni, saya rasa terutama dalam keadaan pandemik sekarang ni memang sangat membantulah.
So agent tu alhamdulillah dia tolong cari dan tolong scankan kat sana dan pass ke kita di sini. Dan alhamdulillah lah projek ni agak okey lah progress dia. Okey, seterusnya kita ada manuskrip koleksi Istana Terengganu dan Kesultanan Brunei. Yang ni kita fokus, kalau tadi ulama silam Terengganu tadi kita fokus pada ulama Terengganu. Tapi yang ni kita fokus pada dua-dua istana ni. Istana Terengganu dan juga Kesultanan Brunei. Sebab diberitahu sebenarnya kita ada koleksi manuskrip Kesultanan. Sebab zaman-zaman dulu kita tahulah, contoh macam saya bagi tahu tadi, Sultan Zainal Abidin III tu sultan yang orang kata amat religious lah. So dia sangat dekat dengan ulama masa tu. Dan dia punya penasihat-penasihat dia memang ulama. Dan dia tuanku sendiri sebenarnya dia ada tulis juga manuskrip dia. So kita nak mendapatkan manuskrip-manuskrip gini lah. Dan juga manuskrip daripada Kesultanan Brunei. Cuma yang Brunei ni agak pending sikit. Yang ni sama kes macam Aceh dan Riau tadi tu. Sebabnya orang Brunei ni, kita cuba nak set up meeting secara online pun dia macam tak berapa nak. Saya sebenarnya mula-mula tu saya pelik kot. Apa gitu? Brunei ni kan kaya. Apalagi kita ikutlah tengok logik pemikiran kita gitulah. Brunei ni kan kaya. Sepatutnya dengan teknologi tu canggih lah. Lagi canggih lah. Apa pula reluctant dengan teknologi ni dah. Tapi itulah yang berlaku. So sekarang ni masalahnya di Brunei, COVID dia lega dah sikit. Tapi di Malaysia pula. Jadi pun sama. Dan dia minta untuk kita buat meeting secara bersemuka dan kalau boleh pergi kat dia. Jadi ahli-ahli projek Brunei dah tahu, Dr. Ku masuk dalam ni tahu. Sedap lagi boleh pergi Brunei. Okay. So yang ni projek ni diketuai oleh Dr. Ku Ibrahim bin Ku Wokzin. Okay. Dan seterusnya koleksi Kesultanan Istana Johor. Yang ni pun pasal istana tapi di negeri Johor. Okay, so yang ni kita nak cari manuskrip berkenaan dengan Istana Johor lah. So dan projek ni diketuai oleh Dr. Syed Azrul Lafi. Saya rasa projek ni dah beberapa kali kita pergi ke Johor. Dan latest progress dia saya tak ingat dah macam mana. Tapi kita ada progress lah untuk projek ni. Okey, seterusnya last 1, 2, 3, 4. Okey, last projek yang kelima, kita ada manuskrip Universiti Paris Sorbonne, Universiti Leiden dan Portugal. Okey, so fokus pada 3 ni, Paris, Sorbonne, Leiden dan juga Portugal dan projek ni diketuai oleh Dr. Anas. Okey, sebab apa kita come out dengan sub projek ni? Sebab kita telah diberitahu dan kita telah membuat sedikit study lah. Terdapat manuskrip Melayu di tempat-tempat ni. Okay. So ini lebih kurang 8 sub projek tu Kamal 5 minit ke Kamal? 5 minit je? Okay, Kamal dah pergi detail kalau kita 5 minit ke? Ke kita nak buka je, nak santai-santai je, ada orang nak tanya benda-benda ke benda. Tak apa, cerita 5 minit ke. Lepas tu baru kita buka. Okay. So setakat ni secara ringkas kita dah develop satu sistem e-manuskrip. Sebenarnya masa Kak Amar masuk hari tu sistem tu dah ada. Cuma Kak Amar tengok ada beberapa hiccup lah. So kita tim teknikal kita ada develop sistem baru. Dan kita telah come out dengan kita punya template kita sendiri bagi pendeskripsian. So itu salah satu kita punya contribution lah untuk projek ni. Dan pendeskripsian template tu kita buat sendirilah. Tak sama macam orang lain. Sebab orang lain agak cacah mebal lah. Dapat kita sedap pula, kita duk puji kita. Tapi dan kita dah upload lebih kurang dalam, rasa kalau ada silap Kak Amal lah, lebih daripada 50,000 halaman manuskrip ke dalam sistem. So quite an achievement lah bagi Kak Amar sebab itulah bukan senang untuk kita come out dengan, nampak macam senang tau kita upload, tapi sebenarnya untuk upload tu kita kena baca dulu, kita kena
apa orang kata, deskripsikan dulu. Okay. So ada beberapa proses masih dalam manuskrip yang masih dalam proses guntingan, contohnya dekat dengan Aceh contoh kita banyak sebenarnya tahu manuskrip tu jumpa kat mana-mana, tapi sayangnya apa tapi sayangnya kita dalam keadaan pandemik ni benda tu agak pending lah. So kita harap-harapnya kot by end of this year ke tak tahulah. Kalau dalam Malaysia insya-Allah tak ada masalah sangat. Yang di luar Malaysia tu sebab nak pergi tak boleh kan, tak boleh nak keluar border. Okey. Okey, seterusnya okay, kita ada buat video juga kalau tengok dekat YouTube channel Inspire. Okay, ada beberapa siri video yang kita dah upload kat situlah berkenaan dengan 8 sub project tadi tu. Okay, kalau siapa yang berminat dengan sejarah, dengan benda Kak Amar ni, lama dah tinggal sejarah, tiba-tiba kena cara bagi-bagi sejarah ni, sedap pula rasa tak? Kadang-kadang benda bila kita fokus kepada domain yang agak berbeza dengan yang biasa kita main tu, rasa suka jugalah. Cuma Kak Amar boleh kata untuk just wrap up lah sebab apa Dr. Ku dah warning dah tadi. Kak Amar rasa untuk projek ni lebih satu okeylah dari segi sistem development lah. So kita dah proses, kita tengah buat sistem sekarang ni, sistem baru. Dan banyak benda yang kita akan terlibat dengan multimedia. So kepakaran dari segi FIK, dari segi kepakaran IT, banyak kita akan libatkan dengan FIK lah lepas ni. InsyaAllah dengan projek-projek ni diminta untuk kita VR ataupun AR kan. Terutama sekarang kita ada beberapa perbincangan projek dengan beberapa pihak dan kebanyakannya diminta untuk kita VR dan AR kan. Contoh nak visualizekan ulama, pengajian dia dulu, nak buat secara digital gallery, ada minta kita visualizekan rumah tradisional, contoh dari projek daripada PNM. So Kak merasa insya-Allah kita akan ada banyak buat kerjasama dengan FIK lah lepas ni, terutama untuk mendapatkan kepakaran dari sudut sistem development dan juga multimedia lah bagi untuk developkan AR dengan VR tu. Okay, so kita ada staff teknikal yang ada staff sistem, ada ex-student kita juga yang sebagai pegawai sistem, sebagai pegawai penolong pegawai teknologi maklumat, Risham. Okay, itu ex-student PP kita dulu. Dan okay, projek ni sebenarnya diberi dana sebanyak 2 juta pada awalnya. Kemudian ada tambahan dana daripada Yayasan Taqwa sebanyak 500 juta lagi. So projek ni sebenarnya ada lebih kurang 2.5 juta. So dan kita telah ambil beberapa ni dan kita daftarkan sebagai geran dalaman lah, sebab kalau boleh kita tak nak lah saya saja buat projek dah, nak kena ada juga KPI dari segi. So setiap ketua projek tu dia jadi prinsipal PI lah untuk geran dalaman yang kita dah daftarkan dengan KRIM. So itulah kot setakat ni pasal projek ni. Dia lagi nak cerita. Baik. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Ma. Terima kasih atas perkongsian berkenaan dengan manuskrip ni. Besar projek ni. Cuma kalau Kak Ma boleh cerita sikit setakat ni, progres setakat mana dah manuskrip yang kita dah ada, dah convert kepada digital? Macam Kak Ma kata tadi lah, setakat ni ada lebih 50,000 halaman. Tapi hak paling hampir komplit lah dua projek utama tadi lah. Dua projek pertama tadi, projek Ulama Terengganu hampir komplit. Dan juga Malcolm McDonald, alhamdulillah kita dapat semua dah daripada Malcolm McDonald. Cuma sekarang ni kita tengah ni dengan British Library. Ada beberapa manuskrip lagi yang tengah kita usahakan. So manuskrip ni,
Manuskrip ni yang kita dah ada ni, adakah dia akan boleh di accessible by the public ataupun hanya dalam Yes. Uniza ataupun macam mana? Okey, dia sebenarnya bila kita main dengan manuskrip ni, dia macam kita buat thesis lah. Dia ada restricted, dia ada open access. Manuskrip ni sama. So antara cabaran kami ialah bila kami dapatkan manuskrip tu, kita kena, yang ni kena melibatkan PUU jugalah. Kena ada agreement yang mengatakan dia boleh bagi kita full access. Dan akses dia adakah restricted ataupun kepada public. Dan kita cuba dapatkan dengan public lah. Kita selalunya kita akan deal dengan dia orang. Kita kata kita akan uploadkan ke dalam sistem kita. Dan sebab sebenarnya antara hasrat kementerian untuk jadikan Uniza sebagai hub projek manuskrip bagi Asia Tenggara. So maksudnya dia nak menjadikan akses kepada manuskrip ni publicly accessible. Tetapi macam Kak Amar katalah, so that's why kita kena deal, dan bila kita buat pembelian, ada tu agensi, kita beli daripada agensi, ada tu daripada simpanan persendirian. Jadi kita kena convince diorang untuk bagi kita full access. Macam yang kita dapat dengan apa nama tu, Durham projek Malcolm McDonald tu, alhamdulillah dia dah bagi kita full access dan kita boleh bagi access kepada semua tanpa sebarang masalah dengan digital tu. Sebab kita pun tak ambuh ada hard offer kita dalam bentuk hard copy. Kita tak ambuh simpan hard copy. Satu, kita tak ada tempat nak simpan. Bila main dengan benda manuskrip ni, dia ada kena cara-cara prosedur dia pula untuk preserve dokumen tu. Dan selalunya memang benda ni agak orang kata agak detail dan agak mahal. So kita tak ambuh. Kita tak ambuh simpan. So dalam bentuk digital, ada setengah owner pun dia agak reluctant nak bagi dalam bentuk digital. Dia nak bagi dalam bentuk tu. So itu antara isu lah yang kita hadapi. Okay. Buka pada soalan sahabat-sahabat yang lain. Ada apa-apa nak soalan? Tanya Kak Ma. Ada ke? Sorry tak ada idea nak cakap hari ni. Ada siapa-siapa nak pergi Brunei ke, nak pergi Morocco ke, bagi nama Kak Ma je kot. Kak Ma, Portugal Kak Ma. Portugal. Oh. Okay. Kak Ma, saya nak just sharing and satu lagi firstly I think Kak Ma terlibat dengan satu projek yang sangat-sangat penting lah bagi saya. Bukan pada Uniza saja, tetapi pada kita punya Malaysia punya atau Melayu punya sendiri lah. Sebab macam kita tahu kan, kita dah didoktrin dengan sejarah-sejarah yang kata kita ni tak ada apa-apa kan. Kita belajar pasal Portugis dengan Melaka, pakai keris je orang Melaka lawan 15-11. Tapi bila tengok catatan manuskrip daripada Portugal dan sebagainya, macam mana sukar ni dia nak tawan Melaka, macam mana Melaka dilengkapi dengan senjata-senjata kan, bukan lawan pedang atau keris saja. Saya rasa satu yang sangat menarik lah, sebab memang koleksi kita banyak dibawa ke luar negara kan, lepas pada 3 penjajahan ni kolonial, semua banyak benda. Sehingga ada sekali tu masa saya lawat muzium di Jerman, saya terjumpa catatan antara Melaka dengan Venice. Dua tu je disebut antara hubungan yang antara menemukan penicillin lah. So, just saya punya pertanyaan, sebab ini adalah melibatkan negara punya. Adakah planning, sebab first, of course yang first project is digitalized. Tapi on dari segi untuk analisis content, untuk faham tu, macam mana peranan Uniza dalam ni? Itulah macam Kak Amar katalah, kita sebenarnya kita tak ambuh dari segi hard copy tu. Tak ambuh balik. Hot tu tugas PNM sebenarnya, Perpustakaan Negara ke, Arkib ke, untuk simpan secara hard copy. Cuma kita once macam kita, bila kita dapat dalam bentuk soft copy tu pun, kita tak terus simpan gitu and then kita extract daripada sistem. No, kita kena buat study dulu. So antara cabaran kita, bila kita dapat manuskrip lama ni, kadang-kadang dia punya rupa dia tak sepertinya lah, dengan kertas kuning dia ada hok terkoyak, ada hok blurry dia punya huruf-huruf dia. So dan kita kena
ngejah pula situ. Ngejah pula situ, dan lepas kita ngejah tim-tim manuskrip, macam Kak Mak kata ada 2 tim kan. Tim manuskrip ni maksudnya pakar-pakar manuskrip akan duduk bersidang bersila pula lah. Kena semok layan demi layan tu, study pula konten dalam tu. Dan sebenarnya banyak benda lah macam Azwar kata, itu satu proses pendigitalan. Tapi antara dalam pipeline kita juga, macam kita nak buat dengan museum ni, ada satu projek yang sedang dalam pipeline kita lah, tengah dalam perbincangan. Secara dasarnya Alhamdulillah pihak museum dah setujulah. Kita nak buat deskripsi bagi setiap projek-projek, setiap kitab-kitab tu. Bayangkan kitab tu berapa banyak, dan kadang-kadang satu kitab ditulis oleh beberapa pengarang. Ada tu ditulis semula. Jadi banyak benda sini boleh study sebenarnya. So ini pakar-pakar manuskrip kita lah yang akan buat lah. Sehingga terhasilnya deskripsi yang Kak Mak kata tadi lah. So itulah dah agak jawab yang Azwar tanya ni ke macam mana Azwar, maksud Azwar? Betul dah. So dari segi konten is pakar-pakar lah. Cuma saya nampak mungkin ada peluang juga FIC untuk masuk kalau kita boleh apply teknologi, contohnya macam kita punya teks, punya mining dan sebagainya. Tapi saya rasa benda tu lambat lagi. Selagi tak digitalize, selagi tu proses untuk analisis konten tu takkan berlaku. Ya, betul lah. Okey, sebagai contoh Kak Mak bagi, Kak Mak kata tadi kan, Kak Mak malas benarnya nak sebut, benarnya takut boleh kerja lagi. Bila kita dapat manuskrip tu, benda tu agak blurry. So orang-orang image processing sebenarnya boleh memainkan peranan kat situ lah. So banyak sebenarnya kita boleh contoh dari segi macam Wah kata tadi kan, text mining. Dia panggil benda term dia onkologi ke benda yang Wah dalam ada ontologi pun juga dia punya tu. Kan? So banyak benda sebenarnya boleh main kat situ. Tapi macam Kak Mak kata lah, benda ni mesti berperingkat lah. So for the time being yang kita nak dapatkan balik manuskrip tu dalam bentuk soft copy, kita masuk dalam kita punya sistem kita, biar kita grab dulu benda tu. Lepas ni Kak Mak percaya akan ada banyak benda lagi yang kita boleh buat secara bersama lah. Saya ada satu komen lah. Bukan komen. Ya, Prade. Pendapat lah. Saya terlibat juga dalam ni yang Johor tu, yang manuskrip Johor tu. Cuma satulah sebenarnya, selepas saya duduk tengok lah, sebenarnya dunia ni selalu, sejarah dia sentiasa berulang. Sejarah kita sebenarnya, dunia ni daripada dulu sampai sekarang ni, daripada zaman Nabi Adam sampai sekarang ni, dia berulang je problem kita ni. Dan solution kita akan berulang juga. So sebenarnya tak ada benda baru atas dunia ni. Dia tula je berulang daripada dulu sampai sekarang. So apa yang berulang saya nampak di sini adalah sekarang ni dulu kita banyak manuskrip. Tapi manuskrip itu telah diambil oleh orang luar, dan sekarang ni kita nak dapatkan balik. Dan kita nak digitalize, dan kita nak dapat balik kita kena bayar. Macam ada teman-teman bagi tahu tadi lah. Dan sekarang ni sebenarnya berulang balik benda yang sama. Kita publish ISIS Scopus, WARF dan sebagainya dalam jurnal-jurnal luar negara yang berimpak, yang berindeks dan sebagainya, dan yang berwasit tinggi dan sebagainya. And then sebenarnya bila sampai ke situ, bila student-student kita nak buat kajian, kita kena dapatkan balik dan kita kena bayar. Sama lah. Dia sebenarnya berulang balik. Sejarah dunia itu berulang balik. Ramai orang berkata sejarah dunia dalam apa-apa juga bidang berulang balik. Dan sekarang ni kita malu nak publish local. Sebab local ni orang kata kau publish kat US lah, berlawang dengan orang. Bukan bidang saya cakap, bukan bidang saya saja ni, bidang-bidang lain lah. That's why kita tidak ke mana lah. And then sejarah tu berulang balik. Pada pelajar-pelajar kita nak buat PhD, buat master lagi, buat degree apa-apa, nak rujuk paper, kena bayar ke IEEE. Kena bayar ke Scopus nak dapat dokumen tu kan. Sebab dia orang dah berjaya digitalize. Dan benda tu berulang balik. So saya, pandangan saya lah, pada kita jangan lupa untuk digitalize apa juga dokumentasi yang kita buat sekarang, bukan yang dulu saja. Tapi kerajaan Malaysia lah, kerajaan Malaysia ke apa universiti kena ambil inisiatif fikir apa yang kita buat sekarang. Sebenarnya kita sedikit sebanyak kita dah letak di luar ni, apa ni, publication kita, apa yang kita tulis. Tinggal buku-buku je, buku-buku yang kalau kita publish hard copy ni ya. So itu komen saya lah. Sejarah berulang. Betul.
Betul kata Prof Din. Sebab kita penat-penat buat kerja kan. Kita buat research, kita menulis apa, kita hantar ke jurnal. Dan kita ni satulah kot, mindset orang kita kot. Kita, tak tahu saya tak kata ke orang, saya sendiri pun gitu benarnya. Kita terlalu memandang tinggi hak orang. Hak kita lupa nak pandang tinggi juga. Sebenarnya hak kita sendiri pun hanya tak kalah lah daripada hak orang tu. Tu pendapat saya lah, hak saya tengok. Mungkin satu masa akan datang, 100 tahun lagi lah kalau dunia ni belum kiamat kan. Ada pula tim penyelidikan yang akan dapatkan manuskrip kita publish luar negara ni, sama kita sekarang ni. Dia akan dapatkan daripada jurnal-jurnal luar. Mungkin 100 tahun akan datang tu lah. Generasi akan datang akan dapat macam kita buat sekarang ni lah. So, sejarah memang berulang lah. Berulang daripada zaman Nabi Adam sampai sekarang ni, pembunuhan ke, penaklukan ke, aku tindak, mu tindak aku, dia berulang je. Dan apa tindakan kita untuk halang sejarah tu daripada ulang-ulang semua kata tindakan tau. Benda tu memang itu dah. Itu dah tertulis dah. Nature. Hukum alam ke benda. Hukum alam. Hukum alam ni. Okay. Itu saja lah. Ini saja menambah angle lah kita lihat. Alhamdulillah. Terima kasih Prof Din. Terima kasih Prof Din, Azwar tadi atas komen dan juga cadangan serta pencerahan daripada Kak Ma. Kita terpaksa berhenti sebab masa kita pun dah dekat pukul 10. InsyaAllah kita akan sambung balik. Kita sambung balik dalam Coffee Talk minggu depan insyaAllah. Kalau ada sahabat-sahabat nak tanya apa-apa, kita bawa ke minggu depan. Sebelum habis ni saya ada benda nak sebut lah, macam yang saya iklankan dalam FIK official. FIK ada dapat jemputan untuk join projek sejadah, projek inovasi produk sejadah bersama dengan syarikat Amru International kan. So syarikat Amru tu sebenarnya syarikat yang agak besar jugalah. Dan produk dia orang sejadah Amru tu agak baru dilancarkan dan mendapat sambutan yang baik. Dia orang approach Uniza kerana dia orang nak minta kerjasama Uniza untuk innovate lagi produk yang sedia ada, yang dia orang dah ada tu. Produk dia orang tu dah ada inovasi tapi dia orang nak up lagi innovation tu, so dia invite kita daripada FIK dan juga daripada FRIT untuk improve lagi produk sejadah dia orang. Dia orang perbincangan awal tu hari tu cakap dia orang nak fokus kepada sejadah kanak-kanak pula lah. Supaya sejadah tu boleh ada elemen teaching and learning kat situ kan, pembelajaran dalam sejadah tu. So, baru di peringkat awal perbincangan, saya nak invite sahabat-sahabat untuk join. Siapa-siapa yang berminat untuk join projek bersama industri ni, kena grab peluang ni sebenarnya. Kita kena cari pengalaman untuk buat kerjasama dengan industri sebab kita boleh tengok cara macam mana industri bekerja, macam mana industri dia buat decision, macam mana industri dia mencari peluang. So, benda-benda tu kita tak ada dalam Uniza. Kita kena belajar daripada dia orang. So, dan siapa-siapa yang berminat boleh PM saya untuk join projek tu. Jangan rasa kita tak layak lah, kita tak reti, tak ada pengalaman. Jangan. Gunakan peluang ni untuk cari pengalaman. Ajak 2-3 orang jadikan satu team ke join projek ni, and then insyaAllah fakulti dan juga universiti juga akan bantu. Bukan kita akan biar gitu je kan. Tapi insyaAllah lagi lepas ni kalau ada lagi projek-projek daripada luar yang dia invite FIK, saya akan iklankan dan saya harap sahabat-sahabat ambil peluang lah untuk join. Hari tu yang projek yang dekan iklankan projek Dewan Bahasa tu pun masih ada lagi tu ruang untuk join. So siapa-siapa yang berminat sila join. Ambil lah peluang ni untuk dapat pengalaman bersama dengan industri insya-Allah. Jadi sampai situ saja Coffee Talk kita pada minggu ini. Saya ucap terima kasih banyak-banyak sekali lagi kepada Kak Ma atas perkongsian. Panjang lagi cerita manuskrip ni Kak Ma. Ini kena ada siri kedua. Kena ada siri kedua. Sebab tengok bajet bawa pakai 100,000. Tu sebab dok lagi jalan. Kau boleh pergi jalan sehabis tu. Jadi lagi kena sambung cerita manuskrip. Okey, alhamdulillah. Okey, terima kasih kepada semua yang join Coffee Talk kita pada minggu ni. Insya-Allah kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.